Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. InsyaAllah tuan-tuan muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kitab Tanbihul Ghafilin. Muka surat yang kelima, iaitu duduk dalam bab akibat daripada tidak menunaikan hak ke atas kedua ibu bapa. Baris yang ke sebelah daripada atas tu dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan telah berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang derhaka kepada walidain, iaitu kepada kedua ibu dan ayahnya, maka senya derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah dihormati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni makhluk ataupun sebaik-baik makhluk, iaitu manusia, yang Allah taala berikan akan tanggungjawab ataupun perintah-perintah. Dan di antara perintahnya, selain mengabdikan diri kepada Allah SWT di atas segala amal ibadat yang kita buat, iaitu Allah Ta'ala perintahkan juga kepada kita supaya berbuat baik dan berbuat taat kepada mak dan ayah, iaitu orang yang melahirkan kita dan dengan asbab mereka wujudnya kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang derhaka kepada mak dan ayah disebut oleh Nabi SAW, dia derhaka kepada Allah dan Rasul. Kerana apa tuan-tuan? Kerana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 yang berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma
fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Taala sebut, yakni maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala perintah dah kepada kamu supaya jangan kamu sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Dia. Allah buat kita, Allah cipta kita, tidak lain dan tidak bukan kerana apa? Kerana untuk menjadi hamba kepada Dia. Itu yang pertama. Dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita ni. Yang pertama, Allah cipta kita supaya abdikan, ibadatkan ataupun menghambakan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagu mana dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Iaitu dengan mengikut segala apa yang Allah Ta'ala suruh. Buat belakang Allah Ta'ala perintah ni. Tak kira lah kena dengan hak kita kata pun tak kena. Maka bila sesuatu suruhan Allah ke atas hamba-hamba Dia, maka kita sebagai orang yang beriman yang mengucap dua kalimah syahadah, adanya akan kalimah syahadah dalam hati kita menjadi kewajipan. Sami'na, dengar dan taat atas setiap perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kok mana pun. Tak, kok mana pun bila Allah perintah suruh buat baik pada mak ayah, buat baik. Suruh semayang, kena semayang. Suruh tutup aurat bagi perempuan, tutup aurat. Suruh berpuasa, kena puasa. Tak, suruh bercakap dengan lemah lembut, cakap dengan perkara-perkara kebaikan, kena bercakap dengan perkara-perkara hak yang baik. Sebab apa? Itu perintah. Bila perintah, siapa dia yang keluarkan perintah? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Tuhan kita semua ni. Dan kita ni siapa? Hamba. Bila hamba, kena bersifat dengan sifat kehambaan. Di antaranya kena ikut belakang hak Tuhan suruh. Tak? Lagu tu. Ataupun mudah nak fahamnya, buat segala yang Allah suruh dan tinggal segala yang Allah Ta'ala larang. Mudahnya. Bila lagu tu, tu martabat akan hamba. Ataupun sanggup susah payah kerana nak buat sesuatu perintah Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak? Allah jadikan kita, Allah buat kita supaya jadi hamba Dia. Jangan jadi hamba benda lain, jadi hamba Allah. Kena banyak susah payah kerana Allah. Kena banyak sibukkan diri masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kok mana pun. Sebab apa? Sebab kita ni hamba Dia. Tak? 24 jam dibagi kat kita. 24 jam diberi kat kita pada tiap-tiap orang. Sejauh mana kita ambil masa nak tunaikan akan segala perintah-perintah Dia? Sejauh mana kita guna masa yang Allah Ta'ala beri 24 jam kepada kita untuk kita menyibukkan, untuk menguruskan setiap apa yang Allah Ta'ala suruh? Allahu Akbar. Duk hitung, kira. Banyak ambil bagian hak alik kita daripada buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Tak? Banyakkannya lah. Jadi bila lagu tu, banyak kita tunaikan hak yang lain selain daripada Allah. Nak semayang, tak dan kadang-kadang. Tak? Nak baca Quran, tak sempat kadang-kadang. Nak berzikir pun tak sempat kadang-kadang. Nak semayang sunat, nak berdoa, tak ada berlaku. Padahal mengaku dah suatu masa di alam, kita duduk alam ruh sana. Sebelum Allah ciptakan manusia ni, kita ni semua berjanji semua sekali dah. Alastu bi rabbikum. Kita berjanji dah, Allah Ta'ala tanya. Tak? Adakah aku ni Tuhan kamu? Kita mengaku, mu ni Tuhan aku ya Allah. Kita mengaku belakang dah aku ni hamba-Mu. Tapi tiba-tiba Allah lahirkan kita hidup atas dunia. Tak ingat tu. Jadi tak masuk dalam golongan hamba lah, takut bimbangnya lagu tu. Jadi Allah buat kita, Allah perintah agar kamu sembah selain daripada iaitu menyembah, jangan menyembah selain daripada Allah SWT. Dan Allah perintah iaitu iyyahu wa bil walidaini ihsana.
berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu dan ayah kamu. Allah perintah. Buat baik lagu mana? Buat baik sama ada ketika hidup mereka dan juga ketika matinya mereka. Kalau buat baik pada hidup mereka ketika mereka hidup, maka berbuat baik dengan bercakap dengan lemah lembut. Tolong mereka ketika dalam kesusahan. Bantu mereka. Tanya khabar, tanya kesihatan mereka. Kalau sakit demam kena tanya. Kalau duduk jauh kena kerek-kerek telefon. Ni bahagian nak telefon mak, telefon ayah, kredit tak ada sama. Kalau duduk jauh lah. Tapi nak buat benda lain, ada kredit pula, boleh telefon. Kalau ngaji jauh-jauh. Orang muda-muda kalau belajar jauh-jauh, lah ni tak belajar jauh dah, belajar di rumah masing-masing dah lah ni. Sebab apa? PKP. Kalau hari tu mengaji jauh-jauh, mak duduk di tempat ni, anak belajar Kuala Lumpur, jarang telefon. Sebab apa? Tak sempat, tak dan. Telefon saing-saing boleh, telefon gawe boleh. Tapi telefon mak ayah tanya khabar tak boleh. Allahu akbar. Padahal pitih belanja mak bui, bukan gawe bui. Kalau gawe bui boleh tak kira lah. Mak ayah beri. Kerja alik kapung, orang getah. Kutip pok, busuk kahong bangun tangan, beri ke anak tu. Atas bain ke duduk Kuala Lumpur, tapi anak tak ingat. Allahu akbar. Dan masa hidup kalulah mak ayah ni hidup lagi, doa kesihatan mereka, beri sihat tubuh badan. Boleh buat amal soleh, boleh semayang sunat, boleh pergi masjid surau ulang alik. Doakan akan mereka. Dan kena jagalah mak dan ayah kita ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata, dan jika salah seorang daripada kedua-duanya, ataupun kedua-duanya, iaitu akan lanjut akan usia-usia mereka. Maknanya tua adalah mak dan ayah ni. Bila dah lanjut akan usia-usia mereka, maka kena bercakap dengan lemah lembut, bercakap dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, dan jangan kamu jerkah, jangan kamu tengking akan mereka. Fala taqul lahuma uffin. Masa muda tak berani nak jerkah ayah. Ayah jerkah balik. Bila tua, ayah dah tua, mak dah tua, anak jadi lagu mana? Dewasa dah lah. Waktu tu Allah Ta'ala rayak dalam surah Al-Isra' ni supaya anak-anak merendahkan akan suara bila berbicara dengan ibu dan ayah dalam apa jua urusan halnya. Koko mana pun duk tengok balik, duk ingat balik. Pernah tak satu ketika kita pernah meninggikan suara pada mak dan ayah kita? Bila duk ingat balik, duk flashback balik, rupa-rupanya pernah berlaku kita meninggikan suara, menengking mereka. Kalau lagu tu kena taubat, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas dosa besar yang kita buat tersebut. Kalau tidak, siapa ke mati takut-takut mak tak maafkan kita. Pernah berlaku tuan-tuan, dalam satu cerita, seorang laki-laki yang hidup dia Allah berikan kemewahan, berikan jawatan besar, ada kereta, ada jawatan pekerjaan yang bagus, tapi dalam hidup dia sentiasa resah gelisah. Boleh semayang, boleh puasa, tiap-tiap tahun balik sama rumah mak dan ayah dia. Maknanya orang kata, tidak kata anak yang derhaka lah. Jadi tiap-tiap kali jiwa dia tak pernah merasa satu ketenangan yang sangat-sangat tenang. Sehinggalah dia pernah dengar di dalam satu majlis ilmu, dalam satu kuliah agama, kehidupan kita ni kadang-kadang kenapa tak tenang? Kenapa keluh kesah? Kenapa jiwa kita ni kadang-kadang bergelora sama, resah gelisah?
Duduk cek, duduk renung dengan Allah Ta'ala, sembahyang tak je tinggal. Dengan anak-anak, bagus, rajin. Dah caralah ke anak-anak dengan isteri dan seumpamanya. Rupanya bila cek ingat balik, dia teringat tuan-tuan, pernah di satu ketika dahulu, 15 tahun yang dahulu, yang lampau, dia pernah mengeluarkan satu kata-kata kepada mak dia. Mak tuan-tuan, 15 tahun dulu, kalau ikutkan lama dah lah. Dah. Jadi bila dia ingat balik satu peristiwa 15 tahun yang dulu dia pernah buat kepada mak dia, mari jatuh air mata dan berasa sesak nafas di dada dia. Bila ingat kesalahan tu, segera dia balik ke rumah mak dia, ke kampung. Siapa depan pintu, pegang tangan mak dia. Dah salam mak dia, cium tangan mak dia, cium pipi mak dia. Dah minta maaf dengan mak dia. Mak dia kata maaf apanya? Dah tak ada salah apa-apa pun. Tiap-tiap tahun balik. Balik raya, tahun raya balik raya, tahun cuti sekolah, apa nama ni balik, cuti-cuti kerja balik. Dah tak ada dosa apa mak kata. Tapi tuan-tuan, sambil dia pegang tangan mak dia ni, sambil dia wayak, mak, 15 tahun dulu saya pernah maki hamun mak. Saya pernah marah ke mak. Kenapa tuan-tuan? Kerana pernah satu hari mak dia ni tersalah basuh seluar kegemaran dia. Seluar orang berjamai muda, seluar apa dia kan? Seluar jing ada. Mak dia salah basuh seluar jing dia, mak dia bubuh kelorak. Allah. Lagu mana seluar jing kalau kita bayang bubuh kelorak? Kalau hak kala biru tu, jadi lagu mana? Ya awak dia bertapung-tapung dah lah. Jadi nak marahnya dia kepada mak dia ni, dia kata orang tua tak ada otak, tak ada akal. Senyap mak dia. Nak marah doa. Jiwa remaja waktu tu. Dah. Mak dia senyap. Kerana apa? Kata-kata anak dia berdesing di telinga. Anak dia kata orang tua tak ada otak, tak ada akal. Sebab basuh seluar jing dia ni tersalah bubuh kelorak. Mana tahu? Dah. Lalu bila dia sebut lagu tu dengan mak dia pun kata kepada dia, kalulah hari ni mu tak mari minta maaf dengan aku akan heret tangan kamu ini pergi menghadap Allah SWT. Aku akan sebut pada Allah, aku akan dakwa kepada Allah, wahai Allah, tangan ni ataupun mulut ni pernah berkata kepada aku sebagai mak dia ni, iaitu orang tua yang tak ada otak. Allahu Akbar. Dia nak dakwa anak dia di hari akhirat, esok-esok depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kata-kata anak dia 15 tahun dulu tuan-tuan. Dan kerana meminta maaf hari ni, sebut hari ni, maka maafkan kamu. Ingat tak maaf tu? Dah, kalau tak balik, kalau tak minta maaf, kalau tak sebut, maka mak akan dakwa heret kamu di padang mahsyar esok-esok. Bersaksi depan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tangan ini dan mulut ini yang berkata kepada aku ni, ya Allah, iaitu orang tua yang tak ada otak, tak ada akal. Aku nak dakwa dia, ya Allah. Lalu bila mak dia maafkan dia, dia rasa lapang sangat, sesah masalah, berasa lega hati dia. Dah, kita kan kalau berasa susah atau masalah, lapang, berasa luah dunia dia, berasa jakoh luah. Allahu Akbar. Sebab apa? Kerana hak yang sakok sebelum ni selesai dengan mak dia. Allahu Akbar.
Sebab tu takut kadang-kadang mak ni tak beritahu, tak royak kita. Dah ada salah, ada silap. Kadang-kadang dia senyap. Dan kita waktu tu pula time muda. Time kita ni tengah pongoh, tengah beken. Allahu Akbar. Takut-takut bimbang tersalah akan kata-kata. Sebab tu Allah beri peringatan. Ketika usia mereka lanjut, jangan mudah menengking akan mereka. Jangan herdik akan mereka. Jangan maki hamun akan mereka. Sekiranya dah ada kesalahan-kesalahan mereka yang mereka lakukan. Sebab tu tuan-tuan, tak kira lah mak kita ni tua ke muda, menjadi kewajipan bagi anak untuk berkata dengan kata-kata yang lemah lembut. Dan menjadi kewajipan jaga mereka sehinggalah mereka meninggal dunia. Terutama anak laki-laki, yang kewajipan mereka sampai bila? Sampai mati tuan-tuan. Jaga mak dan ayah. Orang laki-laki Allah Ta'ala buat tanggungjawab anak laki-laki kepada mak dan ayah dia sampai mati anak tersebut. Sampai mak ayah dia mati. Dan selagi mana mak ayah dia hidup, selagi itu dia bertanggungjawab jaga mak dan ayah, beri nafkah kepada mak dan ayah. Kita ni orang laki-laki kena beri nafkah lagu mana? Kalau nafkah pitih, kena beri pitih. Hak kasih sayang tu kena beri kasih sayang. Hak pitih ni hak jarang-jarang beri. Kadang-kadang lepas daripada kahwin jadi tak beri dah pitih pada mak ayah. Waktu sebelum kahwin dulu beri lagi. Boleh gaji pertama beri lagi ke mak, beri lagi ke ayah. Belanja mak, belanja ayah. Tapi lepas daripada kahwin, lepas pada nikah, tak ada tak beri dah. Sebab apa? Masuk dalam grup GTB, geng takut bining. Jadi bining pula berkuasa. Jangan tuan-tuan. Kita ada mak dan ayah. Mak dan ayah lagi besar daripada bining kita. Jangan kita jadi bacul, jangan kita jadi dayus anak laki-laki. Kenapa? Takut akan isteri-isteri. Bini kata tahun ni balik rumah saya. Tahun lepas balik dah dah tahun ni rumah saya lah pula, rumah mak saya. Tu lagi kata, tak boleh, rumah saya. Tak apalah. Kalau tidak, tidur luar. Allah kita. Jadi orang-orang perempuan yang ada suami, ingatkanlah kepada suami masing-masing supaya apa? Selagi mak dan ayah ada, suruh suami buat kebajikan untuk mak dan ayah. Pesan. Sebab apa? Sebab kamu pun ada anak-anak laki-laki. Jadi kalaulah kita sebagai isteri pesan kepada suami, abang gaji bulan ni beri dah lagi ke mak, beri dah lagi ke ayah. Buat dah lagi kebajikan untuk mak dan ayah kalau mati dah. Infak untuk mak dan ayah dalam kubur, hantar tak lagi, buat dah lagi. Hak jarang-jarang ni lah. Hak berdoa tu hari-hari kena berdoa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Waktu kena minta sama. Hari-hari lepas pada semayang wajib kena minta sama, jangan tinggal. Nak berdoa supaya Allah ampun dosa mak kita. Jadikan akan kubur-kubur mak kita ni sebagai taman-taman syurga. Minta dengan Allah. Tak sih jadikan kubur ayah kita ni daripada kawah-kawah lubang-lubang api neraka Allah Ta'ala. Doa hak tu hari-hari kena minta. Setiap anak laki-laki perempuan kena minta. Kalau tak minta, Allah gantungkan akan doa-doa hak lain-lain. Minta dalam sujud sembahyang, sembahyang fardu, sembahyang sunat, minta ya Allah, doa. Mak dan ayah duduk dalam kubur ni kalau mati dah, tunggu mana saham-saham anak aku ni. 10 orang anak, seorang habuk pun tak ada doa kat aku. Sebab apa? Salah mak ayah juga. Sebab mak dan ayah tak didik anak dengan agama. Sebab tu jadi derhaka. Allahu Akbar. Hak jadi derhaka ni sebab kerana apa? Kerana tak didik dengan acuan hak yang Allah suruh, hak Nabi suruh. Sebab tu jadi derhaka. Kalau anak tak dengar cakap mak dan ayah,
jadi anak derhaka. Kalau isteri tak dengar cakap suami, jadi isteri yang derhaka. Dah. Isteri yang nusyus. Kalau kita pula hamba Allah, tak dengar kata cakap Allah, suruhan Allah, jadi hamba yang derhaka pada Allah. Tu je lah. Jadi kok tu. Jadi kerana apa anak-anak jadi derhaka? Kerana mungkin ada salah dan silap ibu dan ayah yang mengandung dan melahirkan akan anak-anak tersebut. Sebab tidak didik dengan cara Islam, dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Tidak diajar akan akhlak-akhlak. Dan adab-adab dalam agama, dalam Islam tak diajar. Kerana itulah lahirnya generasi-generasi hari ini, generasi anak-anak yang kurang ajar. Kecek dengan mak kurang ajar. Wak suka sahai-sahai kecek dengan mak ayah. Dah. Kena molek malu muka mak ayah ni. Sebab apa? Kadang-kadang anak sarang lagu tu ya, mak dan ayah. Tak jaga air muka orang tua ni. Dah. Kena molek buat sesuatu dosa, buat suatu jenayah, buat suatu perkara yang berdosa. Kena igat, kena tangkap. Tak jaga dah air muka mak dan ayah. Mak dan ayah ni kaki sejik, kaki surat dah. Tapi anak kena igat. Jual air ketum. Dah, jual api kuda. Jual dadah. Ngisak dadah. Anak siapa? Anak Tok Leban ni. Air muka seorang ayah tak ada. Allahu Akbar. Kerana apa? Kerana anak-anak yang buat onar, yang buat maksiat, yang buat dosa. Dan mak dan ayah yang tak bimbing, tak didik anak dengan agama. Allah Ta'ala lahirkan anak kita ni tak boleh pera macam pera menateh. Kena pera seperti mana hak Nabi ajar. Sebab tu Nabi kata kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam, bayi-bayi, baby-baby hak baru lahir itu 'alal fitrah, tak ada dosa sikit abuk. Fa abawahi yuhawidani. Mak dan ayah dia lah yang mencorokkan dia, yang mendidik dia, yang mengasuhkan dia, sama ada dengan ajaran Yahudi. Ataupun dengan Yunassirani, dengan agama, dengan ajaran Nasrani, ataupun dengan ajaran Majusi, ajaran-ajaran orang-orang putih barat, Masaleh dan seumpamanya. Kita hari ni ala gitu. Lahir anak ke atas muka bumi, atas dunia. Beranaklah isteri kita, boleh anak laki-laki, anak perempuan. 7 hari kita pun umumlah kat masjid buat apa nama? Cukur kepala subuh pagi hari Jumaat sedang molek ni. Hari ni hari Jumaat, beranak hari ni Jumaat subuh minggu depan dah minta tolong belaka je ke masjid kita ni, pergi rumah hamba belaka nak buat selawat anak hamba dak bini baru melahirkan seorang anak, sukanya kita. Marilah Tok Imam, marilah Tok Leban, marilah AJK masjid orang surat, orang balasah dan seumpamanya. Selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis 2-3 round cukup-cukup kepala beri nama dengan nama yang baik. Tahnik belah mulut dan seumpamanya. Kemudian didikan pengisian tu sehinggalah dia dewasa, sehinggalah dia besar. Aturan-aturan dalam kehidupan mereka, mak dan ayah lupa nak beri didikan agama. Siapa mati pula barulah cari agama balik. Cari agama balik bila tengok belalak dah mata ni. Nak mati dah ni, duduk tarik nafas macam ni. Marilah wis semaya ajak, panggil orang masjid semaya ajak, panggil orang masjid buat baca Yasin. Bila tu nak mati dah. Dan bila mati, tanam kubur, buat tahlil. Allah. Supaya TB kita ni. Macam TB. Kehidupan kita orang-orang Islam hari ni, anak-anak orang Islam hari ni, kita pera dia, kita didik dia supaya televisyen. TV ni lagu mana tuan-tuan? Tengok TV. Bila mula-mula ni? Start pagi. Pukul 5, pukul 5.30. Gapa dia hak dimulakan dulu? Program-program, rancangan-rancangan dia. Acu tengok. Gapa dia?
Dimulakan dengan gapo? Benda hari kita mula dengan gapo ni? Doa. Mula dengan baca Quran. Mula dengan tazkirah. Nah, baca ayat Quran, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Santapan nurani pagi hari. Comel dah. Oh, comel. Ke tak comel? Comel. Tengok lepas daripada apa nama ni kuliah subuh tu. Santapan rohani tu. Lepas daripada baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kuliah tanyalah al-ustaz tu. Lagu mana? Tengok program rancangan dia, ada belakang. Hak nustanya, hak tamilnya, hak Koreanya, hak drama Melayunya ada belakang. Sehinggalah penutup dia. Pukul berapa? Pukul 12 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca Quran semula. Macam televisyen kita ni. Dulu televisyen kaki pak. Lain ni televisyen kecil manis, tak ada kaki dah, pakai tepek dinding tu. Kita ni supaya tu didikan apa nama anak-anak orang Islam Melayu hari ni. Allahu akbar. Hak tengah di pertengahan dia tu, didikan agama. Sebab itulah lahirnya anak-anak yang menjadi tuan kepada mak dan ayah dia. Kerana apa? Kerana salah didikan mak dan ayah. Nak salahkan anak tak boleh juga. Sebab apa? Kita yang tak beri didikan agama, didikan akhlak Islamiah dalam kehidupan mereka. Allahu akbar. Jadi kita pun ada saham yang sama. Kita ingat anak kita yang derhaka kepada kita, rupanya kita pun derhaka kepada anak kita. Sudah. Derhaka ke mana anak kitanya? Anak kita ada hak ke atas kita. Lagu mana hak ke atas kita ni? Iaitu hak mak dan ayah beri didikan agama. Beri nafkah agama, nafkah rohani, nafkah zahir, nafkah makan minum, beri sama. Tak lapar anak. Bini pun tak lapar, tak aja beri lapar. Tapi nafkah batiniyah, nafkah agama. Ramai ayah-ayah, ibu-ibu tak beri kepada anak-anak mereka. Hak ni esok-esok akan didakwa oleh anak-anak. Kita hari ni ingat anak kita derhaka kepada kita. Rupanya kita ni derhaka juga pada anak kita. Esok-esok saling mendakwa antara satu sama lain. Bermusuh-musuhan antara anak dengan ayah, antara ayah dengan anak, antara mak dengan anak, antara anak dengan mak. Saling bermusuh-musuhan, mendakwa. Orang lain boleh hidup bahagia, senang lenang dalam syurga. Kita duk balah pada masyarakat. Ayah lah ni tak asuh kita, tak royak kita, tak beritahu kita. Allahu akbar. Kita ingat anak kita yang derhaka saja pada kita. Hak kita suruh kita tak dengar, hak kita suruh sembahyang kita tak sembahyang. Dan rupa-rupanya kita pun derhaka kepada dia dan derhaka juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut tuan-tuan lagu tu. Allahu akbar. Jadi orang yang derhaka ni derhaka pada Allah dan derhaka kepada Rasulullah SAW. Dan yang terlebih seksa bagi segala manusia di dalam neraka Jahannam itu ada 3 jenis. Yang pertama, orang yang derhaka kepada ibu bapanya. Allahu akbar. Ni di antara dosa-dosa besar yang dibuat oleh manusia-manusia. Terutama manusia-manusia, orang-orang beriman, orang-orang Islam. Orang kafir itu iwak baiklah mak dan ayah dia pun tak adanya akan masuk syurga. Sebab apa? Allah tetapkan orang kafir ni semua masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak buat kebaikan, walaupun banyak buat dia buat banyak perkara-perkara baik, tapi Allah tak beri akan syurga. Allah tak beri pahala. Sebab apa? Tidak termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan nyanyolah ke dia. Nyanyo apa? Allah Taala beri ke dia ni kepada kehidupan dunia dia. Kalau kaya bertambah kaya.
Dah, orang kafir ni kalulah usia makin panjang umur mereka. Allah Taala bayar kau tu, beri kau tu. Adapun dalam di hari akhirat esok dah masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik setara mana pun akan mereka, melainkan mati mereka dalam keadaan Islam mengucap kalimah syahadah, ataupun tak sempat nak mengucap kalimah syahadah tapi hati beriman dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, cuma tak sempat nak ucap di mulut semata-mata. Maka kafir di sisi manusia, Islam di sisi Allah Subhanahu Taala. Kalau mati, buat lagu mana? Kena uruskan dia ni seperti orang kafir juga. Sebab apa? Sebab tidak isytiharkan Islam dia lagi. Cuma esok-esok masuk syurga. Sebab akidah dia bersih, fitrah kembali kepada asal. Jadi di antara seksa manusia dalam neraka Allah Taala seksa, iaitu yang pertama, golongan yang derhaka pada mak dan ayah. Tak bau syurga orang yang derhaka pada mak dan ayah ni. Sebab tu tuan-tuan, kena mari ingat, kena mari balik nengu. Dah, aku ni pernah tak buat dosa, buat silap dengan mak dan ayah? Tak. Kalau ada, minta maaf segera. Dan kalau tak ada pun, minta maaf lah. Biarlah menjadi kelaziman kita ni. Dah, jumpa mak dan ayah, salam, cium tangan mereka. Dah. Peluk mereka. Sebagai apa? Tanda kasih kepada mereka. Salam tu cium tangan. Kadang-kadang nak salam, nak cium tangan mak dan ayah ni malu. Tak? Ataupun salam supaya saya dia ya. Balik rumah dah. Ciumlah tangan. Dak, makmu ni daripada kecil lagi jamah mu pegang mu. Duk cium mu, duk apa? Dak, kita ni malu nak cium tangan mu. Dak, mak kita tak jauh mana usia. Orang zaman itu nikah awal-awal. Tak? Jadi walau bagaimanapun dia tetap ibu mak kita, ibu kandung kita. Tak? Bukan pada mak kandung saja, mak mertua pun sama. Kena buat baik juga. Tak? Ada berapa orang mak mertua? Kita ni menikah 3 orang, ada 3 orang mak mertua. Jadi 3-3 kena buat baik belaka. Tak? Kalau ada pak-pak, kalau ada seorang, dah, ibu mertua pun kena buat baik juga. Sebab apa? Dia umpama mak kita juga. Dah, kita bercerai dah dengan bini kita. Dah, lepas pada terajang, lepas pada enjar itu, dah, cerai talak 3 dah ustaz. Tak kira lah talak 3 pun, ibu mertua sampai ke mati hubungan kita dengan dia. Dah, talak 18 pun tak apa lagi. Dengan ibu mertua ni tak butuh. Hak butuh dengan anak dia je. Dah. Jadi mak mertua pun sama. Kena buat baik juga kepada mereka. Dah, kita cerai dah anak dia, tak pergi dah rumah dia. Dah, kena hubungkan juga hubungan dengan ibu mertuaku. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang berzina duduk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Az-zaniyatu waz-zani fajidu kulla wahidah mi'ata jaldah. Nah, Allah Taala sebut orang laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, sabit kesalahan, kena akan hukuman dia 100 kali sebatan. Hak atas dunia, hak akhirat kena pula. Dah, kalau hak atas dunia tak sesat, tak berjalan lagi, dah, kena berlaku hak akhirat pun akan kena, dunia pun akan kena juga. Allahu akbar. Orang yang berzina. Sebab tu Allah Taala beri peringatan awal-awal lagi. Dah, atas satu-satu perkara Allah Taala larang ni, Allah beri peringat dah. Dah, kita hak buat ni kerana apa? Kerana kita ni jahil, tak tahu. Ataupun kerana kita ni buat kerana tuntutan nafsu kita. Dah, dalam bab pada mak dan ayah, dalam bab semayang, dalam bab berzina, Allah Taala beri peringatan belaka dah. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekat dengan zina. Tak berzina lagi, tapi dekat-dekat dulu. Dah. Dekat lagu mana ni? Macam-macam cara lah dekatnya. Dah. Hampiri zina. Learning terlalu banyak. Budak-budak muda-mudi zina tu ibarat perkara biasa dah zaman hari ni. Nak kalau malam-malam kebesaran seperti malam tahun baru.
malam merdeka. Boleh anak ayah tak tahu duk mana. Dah. Allahu akbar. Kena pujuk rayu oleh boyfriend dia. Malam ni contohlah malam merdeka ataupun malam tahun baru. Sebagai tanda kasih, sebagai tanda cinta kepada kita, boleh tak you serahkanlah jiwa dan raga you kepada I. Dah, I ni sangat sayang kepada you, sangat kasih kepada you. You nak apa I belikan. Jadi malam ni sebagai tanda ikatan kasih dan cinta kita, you serahkanlah jiwa dan raga you, kabareta you serahkanlah kepada I. Apa ini gak sudah dah lah. Dah, sambut mana tu? Stadium. Dah jauh-jauh daripada mak dan ayah. Mak dan ayah pula tak marah, tak kata apa. Hak jatuh pergi ambil rumah. Deh. Kalau tak pergi ambil siap tanya, "Mana boyfriendmu? Minggu dah tak mari ambil mu ni." Dah, sekali aku mari ambil. Nak lagu mana? Siap tanya lagi. Allahu akbar. Jadi bila berlaku lagu tu, Allah ramah anak-anak luar nikah tu terlalu ramah. Hak yang didaftarkan di jabat pendaftaran ratus-ratus ribu, belas-belas ribu. Hak daftar, hak tak daftar tak tahu. Hak jumpa data siapa, hak jumpa dalam sungai, dah hak kena kekah di anjing, hak kata hut sejik surah. Ramah. Siapa dia? Kerjaan siapa ni? Kerjaan anak-anak muda Melayu Islam. Agama apa? Tengok IC Islam. Dah. Tapi membuang anak-anak yang dilahirkan tanpa ayah. Siapa dia nak mengaku? Dah. Malu muka mak dan ayah malu. Allahu akbar. Sebab tu jaga sungguh anak-anak perempuan zaman hari ni. Kena hiasi dengan sifat malu, biar tebal sikit sifat malu tu. Ni enggak kadang-kadang dunia mutakhirin hari ni Allah angkat dah sifat malu tu. Angkat daripada hati-hati orang-orang Islam. Tak rasa malu dah lah ni. Dah. Depan tok imam, depan tok lebah, tak rasa malu. Budak-budak tina, budak-budak puan lah ni. Dah, duduk lepok puak-puak dia set motor. Dah, selfie situ, selfie sini. Tok imam tengok salah nak pergi, bukan tok imam kita ni, tok imam kat lain. Salah nak pergi sejik, salah nak pergi surah garik tu, kena molek gulai bating ngeboh. Dah, sebab apa? Salah tengok ke dia. Dia jiwa kacau. Wanita-wanita ni berkeliaran lagu ni. Sebab tu orang perempuan ni tak leh dia tu ubik rumah kat sekot dah. Zaman hari tu, zaman apa nama ni, mak-mak ayah tok nenek kita gitu. Dah. Perempuan-perempuan, anak-anak dara, anak gadis, tak berani tu ubik rumah. Dah, terutama kalaulah tak uti. Dah, ngaji Quran tak pandai. Dah, tak tubik orang kata. Ayah tak boleh tubik. Lah ni terbalik belakang. Dah, ayah pula ada rumah, kita pula tubik. Tubik bukan ada kerja. Tubik lepok lagu tu nya. Hak laki-laki tu, hak lagu mana dah dengan set motor dia. Hak perempuan-perempuan ni petang-petang duk membonceng motor. Dah, hak laki tengok itah. Rapak lagi larok kelapa sawit tu. Dah, Allahu akbar. Ramah anak-anak. Anak siapa? Tahu anak siapa dia tahu. Anak orang Melayu kita semua ni lah. Dah. Jadi benda-benda lagu tu membuka ruang kepada maksiat, pada dosa. Allahu akbar. Dan golongan yang ketiga yang mendapat seksa yang pedih di neraka Allah SWT yang seksa, iaitu orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni dah esa tunggal satu. Sekutu dalam mana? Tak kira lah dalam ibadat ke ataupun dalam kepercayaan. Kita orang beriman, orang Islam ni dalam kepercayaan mungkin tidak. Dah beriman dengan Allah Taala, kul huwallahu ahad. Allah tu esa, Allah tu satu. Tapi dalam ibadah banyak yang menyengutukan syirik pada Allah Subhanahu taala. Siapa dia? Tok lebah. Siapa dia? Tok haji. Dah, siapa dia? Orang masjid, orang surau. Lagu mana? Jadi syirik ni iaitu syirik khafi, syirik yang tersembunyi.
Bukan syirik jali, syirik absar ni. Hak sembah berhala, sembah bulan, sembah tok pekong. Dak, kalau hak lagu tu mudah kenal. Hak ni syirik duduk dalam serban, syirik duduk dalam jubah, syirik duduk dalam keplekat ni. Hak ni syirik ni yang merosakkan akan amalan-amalan kita. Dak, sembahyang sunat nak suruh orang kata lebah, nak suruh kata alim, nak suruh kata berjuru. Dak, kalau ramai-ramai sembahyang, kalau duduk seorang tak sembahyang. Dak, kalau baca Quran slow, dak, time apa nama ni, ada orang kuat sikit supaya apa? Nak suruh orang kata bagus, nak suruh kata rajin. Hak ni ramai penyakit-penyakit yang merosakkan amalan-amalan kita ni. Orang-orang terlebat, orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Dak, takut-takut ada di hati-hati kita penyakit-penyakit. Penyakit apa? Penyakit riak. Penyakit apa? Penyakit apa nama ni? Bangga diri. Penyakit sum'ah, penyakit sombong. Betul, penyakit-penyakit yang merosakkan amal ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya buat kerana Allah, kerana musuh ya Allah, tapi tiba-tiba buat kerana apa? Kerana orang. Kerana nak dapat puji-pujian di hati-hati manusia, di hati-hati makhluk-makhluk lain. Tu syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takutnya. Sebab tu kena bersih umum. Peramalan-amalan kita ni kena baiki. Biar buat kerana Tuhan. Bukan buat kerana benda lain. Semayang kerana apa? Kerana Allah. Semayang ajak kerana Allah. Semayang jenazah bukan kerana Allah, bukan kerana pitih, bukan kerana gula, bukan kerana nak makan minum dan seumpamanya. Buat tahlil kerana apa? Kerana ada orang buat makan. Aku makan. Niat kerana benda-benda hak lagu tu dah. Tak dapat pahala pada si mati. Nak dapat pahala kepada si mati lagu mana? Patutnya pahala tu dapat pada kita dulu, barulah kita beri pada si mati. Dan kita pun tak boleh pahala nak beri lagu mana pada si mati. Sebab apa? Buat bukan kerana Allah, tapi kerana makan minum. Kerana apa? Kerana ada orang beri duit dan seumpamanya. Kerana tu niat kita. Tu jadi merosakkan amal-amal ibadat-ibadat yang kita buat. Jadilah amal ibadat kita ni ibarat debu-debu yang berterbangan. Faja'alna haba'an mansura. Debu-debu berterbangan ni lagu mana? Tak ada gapo satu lah. Dak. Isa dah dak. Siapa ke 9 pula selok kita ni. Ingat ke habis malam ni. Sama semula dak. Benda kita royak sama semula. Kita tak ada apa. Mulai juga sama semula pun. InsyaAllah kita sama semula lah. Dan cerita daripada setengah orang yang soleh berkata, aku berjalan kubur orang pada malam hari, maka aku lihat suatu kubur padahal keluar asap yang terlalu banyak. InsyaAllah sambung akan datang deh. Lagu tu lah mengaji ni berdengar. Sikit-sikit pun tak apalah nak buat lagu mana. Lambat habis lah kita ni 4-5 tahun tak habis lagi bakal ni. Tu pun mujur. Maknanya seminggu sekali. Kalau seminggu 2 kali tak bakal dia. Dah bertahun, kalau 4 tahun jadi 8 tahun. Nak dengan COVID pula ni. Kita Terengganu ni Allah Ta'ala bukakan lagi lah. Di Kelantan telah di PKP dah. Start 16. Bila? Esok dah. Kuliah pun tak boleh dah. Sembahyang Jumaat pun hari ni boleh lagi. 50 orang terhad. Hak lain juga banyaklah. Sekatan-sekatan. Jadi bila Allah Ta'ala turunkan satu musibah atau ujian pada kita ni, kena ambil apa nama ni, ingatan. Hak dulu, hak learning. Yang Allah Ta'ala turun pada kita ni. Jangan kita ni supa ya. Dagang ni aku kalau PKP ni sejik pun tak payah pergi. Dagang ni benar aku. Surah-surah pun tak payah pergi, sembahyang pakai sembahyang rumahnya. Jangan. Satu kerugian yang sangat besar lah bila Allah tutup akan majlis-majlis ilmu, sembahyang berjemaah yang ramai. Allah Ta'ala angkat akan keberkatan, benteng-benteng dalam kampung kita ni. Allah Ta'ala angkat. Dengan angkat lagu mana? Angkat majlis ilmu tak ada, sembahyang jemaah pun tak ada, takut. Bila tak ada perisai lagu tu, bala yang selayaknya Allah Ta'ala hantar. Lagu mana? Manusia kau jauh daripada Allah.
Manusia kau lari pada Allah. Bukan senang weh nak balik semula pada masjid ni. Dak payah weh. Nak kalau hak tak belagah ni dah payah. Nak suruh hidupkan kembali masjid. Nak kembali sebelum daripada hak PKP hak nyamai hari tu. Dak Allah payahlah. Dak takkan nak kahir. Pak lain tak apalah. Boleh pergi tapi masjid ni takut ada virus, takut ada COVID-19 dan seumpamanya. Jadi tak beranilah ayah nak pergi masjid. Kalau pak lain ayah berani pergi, makan gula berani pergi. Makan gula, makan pulut, gingel, berani pergi belakang tu. Tapi pergi masjid ni tak apalah, sembahyang rumah afdal lagi musim-musim ni. Zaman-zaman ni kata lagu tu. Nak ayatnya nak kembalikan nak bina suasana masjid kembali tu payah, bukan suatu benda yang sukar. Jadi siapa dia yang nak ambil tugas ni? Kita semualah pakak-pakak. Waktu yang Allah Taala buka lagi ni, pakak-pakak ambil peluang. Pakak-pakak ambil peluang nak mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu Taala. Dan bila Allah Taala tutup, belum tahu, kita tak tahu ni. Tiba-tiba buat mesyuarat balik kerajaan negeri Terengganu apa semua. Sebab meningkat kes-kesnya. Kena PKP pula kah? Tak ada lah majlis-majlis kuliah-kuliah mau'izah peringatan. Tak apa ustaz, boleh tengok dalam internet. Sejauh mana tengok dalam internet? Bolehlah tengok sebentar. Dia 2 minit pada tu tutup tu. Puas dah lah. Bukan kata ke jemaah sini, kata ke kita. Diri sendiri ni. Duduk dalam majlis ni kok mana pun adanya pahala-pahala dalam majlis. Tak boleh gapo satu tahu ustaz ngepek gapo dah malam ni, tak boleh gapo satu. Tapi pahala duduk dalam majlis selama berapa? Selalu sejam lah. Esok-esok suka gitu. Sebab apa? Allah Taala beri pahala duduk dalam majlis ilmu. Duduk tidur belakang menyandar tak ada masalah. Sebab apa? Pahala duduk dalam majlis ilmu tu ada. Hak tu yang naknya. Bukannya suruh buat kerja, suruh mari buh punggung menyandar. Bila nak masuk bantuan sara diri pula ni, tak apa, duduk mimpi lagu tak ada masalah, asalkan mari duduk ni. InsyaAllah dah sambung akan datang. Kau lain banyak ni. InsyaAllah deh. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.